Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini Ustazah akan ajar salah satu tajuk daripada bahagian akidah, pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Allah Maha Kaya, yakni Al-Ghani. Mari kita belajar sama-sama dan tengok apa yang kita boleh pelajari daripada tajuk ini. Baik. Pertama sekali kita tengok kepada maksud Al-Ghani. Al-Ghani dari segi bahasa bermaksud tidak memerlukan kepada yang lain, sementara dari segi istilah bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kemudian kita pergi kepada dalil naqli nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghani. Dalil yang pertama dari surah Muhammad ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, yang bermaksud dan Allah jua Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun, dan kamulah yang memerlukan kurniaannya. Dalil naqli yang kedua dari surah Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang bermaksud dan sesiapa yang ingkar dan tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kemudian kita tengok kepada bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ghani. Yang pertama, semua makhluk sentiasa berhajat kepada Allah. Bermaksud kebergantungan manusia, bukan sahaja manusia tetapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya bergantung dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tidak berhajat kepada ketaatan makhluk. Sebab itu Allah mencipta syurga dan neraka. Bermaksud di sini Allah memberi kita pilihan sama ada selama kita hidup di muka bumi ini, adakah kita ingin menjadi hamba yang soleh ataupun menjadi hamba yang ingkar kepada perintahnya. Kemudian yang ketiga, Allah yang menguasai seluruh makhluk di langit dan di bumi. Tidak ada yang terlepas ataupun tidak ada yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah mencukupkan keperluan makhluk dengan kurniaannya. Sebab itu anak-anak, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Redha dan rasa qanaah mencukupi apa yang Allah bagi. Baik. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan menghayati sifat Al-Ghani. Yang pertama, melahirkan manusia yang sentiasa merasa cukup dengan rezeki yang dianugerahkan Allah. Bermaksud di sini, dalam diri manusia itu ada sifat qanaah, iaitu sifat yang merasa cukup dengan apa yang Allah bagi, sama ada banyak ataupun sedikit. Yang kedua, meyakini bahawa hanya Allah yang mampu mencukupi seluruh keperluannya, sama ada zahir maupun yang batin. Baik anak-anak, keperluan zahir ini yang kita nampak, contohnya seperti pakaian, tempat tinggal, wang ringgit, itu contoh keperluan zahir. Sementara keperluan yang batin, sebagai contoh ketenangan,
kesabaran, ya, kegembiraan, itu keperluan batin. Baik. Yang ketiga, meyakini dan menyedari bahawa seluruh nikmat dan kekayaan yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah yang amat disyukurinya. Sebagai seorang manusia ataupun hamba, kita hendaklah sedar bahawa nikmat yang kita dapat pada hari ini adalah atas belas kasihan dan juga rahmat daripada Allah, yang mana sebagai hambanya kita perlu bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan cara melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik, rasanya itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap anak-anak dapat manfaat dan juga dapat sedikit ilmu daripada tajuk ini. Ingat ya anak-anak, selama kita hidup di dunia ini, kebergantungan hidup kita 100% kita perlu letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan sebelum Ustazah mengakhiri video Ustazah pada hari ini, jangan lupa anak-anak untuk like dan subscribe channel Ustazah supaya menjadi satu motivasi kepada Ustazah menghasilkan lebih banyak video PDPC pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.